Hai dan Assalamualaikum, selamat datang ke channel saya. Video ini adalah dibuat sebagai bahan bantuan belajar pada waktu PDPR ini. Cikgu harap semua dapat memberi fokus pada pembelajaran kita pada hari ini. Jom. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama cikgu lagi untuk topik akil baligh. Pada hari ini kita akan belajar untuk subjek pendidikan kesihatan tahun 4, yang mana kita akan belajar untuk dua topik, iaitu yang pertama adalah topik maksud akil baligh, yang kedua adalah perubahan semasa akil baligh untuk lelaki dan perempuan. Okey, kita teruskan kepada maksud akil baligh. Apakah maksud akil baligh? Akil baligh ialah peringkat kematangan anggota seksual dan sistem reproduktif seseorang. Tanda akil baligh bagi lelaki ialah ihtilam, manakala perempuan pula ialah menarki. Apabila seseorang mencapai akil baligh, beberapa perubahan fizikal akan berlaku pada dirinya. Cikgu akan terang apakah maksud ihtilam dan menarki sebentar lagi. Ihtilam merupakan ejakulasi atau pancutan air mani kali pertama ketika tidur. Ini berlaku kepada lelaki sahaja, yang mana ia menunjukkan tanda-tanda awak sudah masuk ke dalam alam remaja. Untuk perempuan pula adalah dipanggil sebagai menarki. Apa itu menarki? Menarki adalah merupakan keluarnya darah haid yang pertama kalinya. Okey, menarki hanya berlaku untuk perempuan sahaja, tidak berlaku kepada lelaki. Okey, baik. Kadang-kadang ada orang bertanyakan soalan seperti ini. Adakah benar ihtilam berlaku kerana saya berpenyakit? Jawapannya ialah itu tidak benar, Ammar. Itu hanyalah mitos. Ihtilam menandakan kamu telah memasuki alam remaja. Untuk pengetahuan awak semua, untuk semua remaja, mereka akan mengalami proses ini, iaitu proses ihtilam, yang mana cikgu dah cakapkan sekali lagi. Ihtilam bermaksud ejakulasi ataupun pancutan air mani kali pertama semasa tidur. Ini hanya berlaku kepada lelaki sahaja. Okey, cukup di situ untuk mengenai maksud akil baligh. Cukuplah untuk awak tahu akil baligh adalah merupakan tanda seseorang itu yang sedang mengalami proses untuk menjadi seorang remaja. Dia adalah merupakan perubahan daripada budak-budak kepada remaja. Okey, seterusnya kita akan meneruskan untuk topik perubahan ketika akil baligh. Cikgu akan bahagikan kepada dua bahagian, iaitu lelaki dan perempuan. Okey, kita akan cerita untuk akil baligh lelaki dahulu. Untuk akil baligh lelaki, selalunya perkara ini akan berlaku dalam sekitar umur 9 hingga 16 tahun. Okey, secara amnya pada umur itulah ihtilam ini akan berlaku. Setiap orang mengalami ihtilam pada masa yang berbeza, pada umur yang berbeza. Okey, antara perubahan yang berlaku untuk lelaki adalah yang pertama, mengalami perubahan bau badan. Yang kedua, tumbuh misai dan bulu dada. Yang ketiga, halkum jelas kelihatan dan bersuara garau. Yang keempat, dada membidang. Yang kelima, zakar membesar. Yang keenam, tumbuh bulu di ketiak dan pubis. Yang terakhir adalah otot tangan dan kaki membesar. Okey, cikgu akan terangkan setiap poin ini. Yang pertama adalah perubahan daripada segi bau badan.
Cukup untuk awak tahu, selalunya kalau budak-budak ataupun bayi, kita boleh bau satu bau yang sangat orang kata menenangkan. Tetapi berbeza untuk orang yang dewasa, yang mana bila kita cakap bau badan, maksudnya dia merujuk kepada satu bau yang tidak menyenangkan, ataupun boleh kita cakap busuk lah. Okey, itu adalah normal. Sebab apa? Sebab apabila kita semakin membesar, kita semakin menggunakan banyak tenaga, dan kita akan mengalami orang kata proses perpeluhan, yang mana proses perpeluhan ni awak semua kena tahu akan ada reaksi bersama dengan bakteria dan akan menyebabkan bau badan awak akan menjadi tidak menyenangkan. Okey, seterusnya adalah tumbuh misai dan bulu dada. Okey, ini juga adalah berdasarkan genetik masing-masing. Ada orang yang tumbuh misai sahaja, okey, ada orang yang tumbuh janggut sahaja, ada juga orang yang tumbuh jambang. Okey, manakala bulu dada pula, ada orang yang ada bulu dada dan ada juga orang yang tiada bulu dada. Ini semua adalah merujuk kepada genetiknya yang tersendiri. Okey, dia akan mengikut genetik ibu bapa awak itu sendiri. Okey, seterusnya adalah halkum jelas kelihatan. Okey, kalau awak nampak orang dewasa akan memiliki halkum yang lebih besar. Halkum tu berada di kawasan leher. Okey, halkum mereka akan kelihatan lebih besar daripada budak-budak. Kalau macam budak-budak, selalunya kita akan boleh kata tak nampak lah untuk halkum ni besar. Memang tak ada. Dia hanya berlaku untuk orang dewasa saja. Dan seterusnya adalah bersuara garau. Awak boleh bezakan suara budak kecil dengan suara orang besar. Contoh, kalau cikgu bagi satu suara kepada awak, awak boleh bagi tahu dekat cikgu sama ada itu suara budak kecil ataupun itu suara budak besar, sebab sangat berbeza. Suara orang kecil, budak kecil dan budak besar adalah berbeza. Sama juga macam suara orang besar dan suara orang tua, kita boleh dapat bezakan suara dia ada sedikit perbezaan. Seterusnya adalah dada membidang. Dada membidang ini adalah merujuk kepada saiz bahu ke bahu. Bahu ke bahu di sini. Untuk orang dewasa, dia akan memiliki saiz dada yang lebih bidang berbanding kanak-kanak lah. Kalau kita tengok kanak-kanak, tubuh badan dia adalah biasa saja. Tapi kalau kita tengok orang yang dewasa, kita kadang-kadang boleh nampak ada orang yang berbadan sasa, ada yang bertubuh besar. Okey, itu semua merujuk kepada dada yang membidang. Okey, seterusnya adalah zakar membesar. Ini adalah proses biasa untuk orang dewasa, yang mana setiap orang akan mengalami proses ini, yang mana dia akan membesar dan sebab dia ada merujuk kepada akhir balik seseorang lelaki. Seterusnya adalah tumbuh bulu di ketiak dan pubis. Okey, untuk pengetahuan awak, secara amnya awak dah tahu kebiasaannya orang dewasa akan memiliki bulu di ketiak. Tetapi satu bahagian yang awak biasa kurang dengar adalah pubis. Pubis adalah merupakan istilah untuk merujuk kepada kawasan sulit lah. Antaranya di kawasan sini, di kawasan alat sulit kamu, di kawasan punggung kamu. Okey, itu merujuk kepada kawasan pubis lah. Seterusnya adalah otot tangan dan kaki membesar. Okey, untuk pengetahuan awak, kalau kita tengok, selalunya kita tak nampak beza. Jika budak kecil, kita boleh bezakan saiz dia melalui saiz badan saja. Sama ada kita boleh tengok budak itu rendah, budak itu gemuk, budak itu tinggi. Okey, tapi untuk orang dewasa, kita boleh bezakan dia melalui otot. Kita tak pernah tengok budak kecil, kanak-kanak yang mempunyai otot yang sasa. Tapi kita boleh lihat orang dewasa, okey, remaja ke dewasa, memiliki otot yang lebih besar daripada budak kecil. Okey, itu secara amnya memang begitu.
Sebab apa? Sebab untuk awak menjadi remaja, awak perlu membesar. Secara amnya akan menjadikan tubuh badan awak juga membesar. Seterusnya adalah akhir balik untuk perempuan. Tetap sama. Untuk daripada segi umur, selalunya mereka akan berlaku pada umur 9 hingga 16 tahun jugalah. Maksudnya murid-murid perempuan akan menghadapi proses menarki ini pada umur 9 hingga 16 tahun. Macam cikgu cakap tadi, setiap orang memiliki masa yang berbeza mengikut umur badan mereka sendiri. Ada orang yang sampai awal untuk menarki, ada juga orang yang sampai lewat untuk menarki. Kita teruskan untuk perubahan fizikal. Yang pertama adalah jerawat tumbuh di kawasan muka. Okey, sebenarnya untuk jerawat ini lelaki juga mengalami masalah yang sama. Jadi kita tak boleh cakap perempuan sahaja yang memiliki jerawat, sebab dia adalah terlalu umum. Kita boleh nampak orang yang baru remaja memiliki jerawat, tak kisah sama ada lelaki atau perempuan, dia adalah sama. Seterusnya adalah bau badan, sama seperti lelaki, yang mana akan mula untuk wujud bau yang tidak menyenangkan disebabkan proses untuk menjadi remaja. Bersuara lunak. Untuk pengetahuan awak, lunak ni bermaksud seperti suara yang ayu, suara yang sedap didengar, suara yang tak sama langsung dengan suara budak-budak. Itu adalah suara yang lunak, yang mana kadang-kadang kita dengar ada suara budak kecil dengan suara seorang remaja berbeza. Kita boleh bezakan bila kita letak dia sebelah-sebelah. Sebelah kanan suara budak kecil, sebelah kiri suara orang remaja, kita boleh bezakan. Oh, yang kanan ini adalah budak kecil, yang kiri ni adalah budak yang sudah besar. Okey. Seterusnya adalah payudara membesar. Ini adalah proses sama macam lelaki tadi. Kalau lelaki zakar yang membesar, perempuan payudara membesar. Ini adalah normal. Setiap orang akan mengalami proses ini. Punggung melebar. Seterusnya, untuk perempuan kita boleh bezakan punggung melebar. Kalau perempuan, dia akan lebih membesar daripada lelaki. Lebih melebar maksudnya di kawasan sini. Di kawasan sini, pinggul awak ni, dia akan melebar tak sama macam lelaki. Itu bezanya antara lelaki dan perempuan. Seterusnya, tumbuh bulu di ketiak dan pubis. Okey, sama macam lelaki. Seterusnya, otot tangan dan kaki membesar. Baik, sama juga macam lelaki. Kalau syarat untuk seseorang itu membesar adalah wajib untuk otot tangan dan kaki mereka membesar. Kita tak pernah tengok lagi budak kecil, kanak-kanak yang mempunyai otot yang sasa atau otot yang besar. Sebab kalau dia memiliki otot tangan yang besar, kaki yang besar, mereka adalah remaja. Okey. Sampai di sini saja pembelajaran kita untuk hari ini. Sekian, terima kasih.